orang yang paling kaya yang kita kenal, yang kita tahulah, antara lain adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang kata kalau cakap bahasa Jompolan, bapa kaya, sekaya-kaya tuan-tuan sekalian. Kayanya Nabi Sulaiman, tapi dalam Al-Quran menyebut tentang Nabi Sulaiman sebagai hamba Allah yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama ayah Nabi Sulaiman, tuan-tuan? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, Masya Allah, insan yang sangat bersyukur, yang ibadahnya disebut oleh Nabi SAW sebagai antara ibadah-ibadah yang terbaik. Puasa terbaik, puasa Nabi Daud. Qiyamul Lail yang terbaik, Qiyamul Lail yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Padahal dua insan, anak beranak ni adalah manusia yang Allah uji mereka dengan kekayaan yang luar biasa. Sangat luar biasa kekayaannya. Nanti kita share sama-sama bagaimana doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagai insan yang bersyukur. Takut dapat nikmat banyak-banyak ni, takut kita tak bersyukur. Nabi Sulaiman, tuan-tuan sekalian, tengok tahap kekayaan Nabi Sulaiman pula, kalau boleh kita tengok-tengok sikit sebanyak. Nabi Sulaiman ni ada kuda, menurut riwayat tu lebih daripada 100,000 kuda. 100,000. Rasa populasi orang daerah Jempol pun tak tahulah mana lebih banyak kuda Nabi Sulaiman kan gitu. 100,000 kuda Nabi Sulaiman, tuan-puan, umpama macam bersayap. Sebab kuda yang sangat laju, macam boleh terbang. Masya Allah. Kalau nak diperhargakan seekor kuda, berapa ribu kan? Kuda yang boleh terbang berapa ribu? Kalau 50,000 darab 100,000, tuan-puan, berjuta-juta kalau kita nak nilaikan dengan wang ringgit. Jadi apa yang berlaku, tuan-puan sekalian, Nabi Sulaiman sayang ambil-ambil ke kuda tu. Dirawat kuda tu, tengok, telek, rawat, ya, usap kuda tu. Lalu apa yang berlaku, tuan-puan, dalam syariat Nabi Sulaiman ada solat juga, tapi tak sama macam syariat kita. Menurut riwayatnya solatnya pagi petang ya. Cara wallahu a'lam, tapi adalah solat Jadi selalu solat yang pada waktu petang, ada beberapa kali Nabi Sulaiman lewat. Jadi Nabi Sulaiman tengok balik, apa yang menjadi sebab aku lewat. Ya, lewat semayang ni, lewat solat ni, apa jadi sebab? Maka bila dia muhasabah, tuan-puan, dia dapati lewat itu tak sebab Ghalib menguruskan kuda. 100,000 banyak. Jadi apa yang Nabi Sulaiman lakukan, tuan-puan? Dia nekat, kalaulah kuda ni menjadi sebab aku lewat menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuda-kuda ni aku kena hapuskan. Ada berani? Kereta ni menyebabkan saya lewat semayang, ustazah. Saya bagilah kereta ni kat ustazah. Ada berani? Jangan kata je tu, ustazah tanya ustazah, ustazah berani tak? Kalau ustazah berani, kita orang ikut. Sama-sama penakut. Tak berani ni tuan-tuan, dia nyobot nak cerita ni. Aku dapati kuda-kuda ini telah menjadi sebab lewatnya aku menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku kena hapus kuda ni. Maka menurut riwayatnya, tuan-puan, Nabi Sulaiman hapuskan kuda-kuda yang menjadi punca beliau lewat menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena faham, apabila seseorang itu meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu
Allah akan menggantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Itu kita kena faham. Siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah tuan-puan, benar Allah menggantikan kepada Nabi Sulaiman lebih baik daripada kuda-kuda tersebut. Agak apa pula ya? Betul kan? Jawabnya adalah Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada angin tu tuan-puan lebih laju daripada kuda. Nabi Sulaiman hanya perlu menghadap ke arah mana dia nak pergi. Kalau dia nak pergi sana ke utara, dia menghadap ke utara. Sepantas kilat angin biiznillah hantar dia sampailah ke tempat destinasi yang beliau tuju. Kalau nak ke kanan, nak ke barat, nak ke timur, ngadap je lah. Sadap tak tuan-puan macam tu? Lepas ni sekarang, lepas ceramah ni semua ngadap. Ngadap lah mana nak pergi. Yang nak pergi lumpur, tengok west, mana ke lumpur kan? Ngadap sampai ke west. Sadap tak? Wih, sadap tak? Tak ada lumpur nak pergi dosa sana. Mereka tahu. Dia tahu pergi Makkah, pergi Madinah. Kalau macam itulah Allah bagi kita tuan-puan angin ditundukkan untuk hantar. Jauh lebih laju daripada kuda bersayap. Payah kan naik kuda, nak kena naik dulu. Kan payah ya kan? Ya, berdiri je. Zak, angin hantar. Subhanallah, tabarakallah. Demikian sekali Allah menundukkan segala makhluk untuk Nabi Sulaiman. Allah beri kekayaan, kekuasaan. Kita tuan-puan, kok hebat warna kita, pengiring kita seorang ni, 2 orang ni pengiring. Tak ada sampai 50 orang tu marah lah orang. Apa ramai warna pengiring ni, 40 dia bagi makan ke. Ya, contohnya lah kan. Tapi Nabi Sulaiman yang mengiringi, yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, yang menjadi tentera upahan Nabi Sulaiman. Tak cukup orang, jin. Jin tuan-puan. Oh ya Allah. Ni bukan nak kata apa, ada orang tu, kok ada lah dia ada jin seko, itu pun dah bangkor dah. Jangan main dengan ada jin seko ni. Itu khurafat dia tuan-puan, hati-hati. Tapi ni realiti masyarakat, ada orang kan, kok lah ada seko jaga kan. Wih, kau main sombong seko. Nabi Sulaiman seluruh jin dia tuan-puan. Apa yang perintah Nabi Sulaiman kan dibuat Allah tundukkan jin dan manusia. Bahkan boleh memahami bahasa-bahasa binatang, serangga. Tapi tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong kepada Allah. Tidak menjadikan Nabi Sulaiman lupa daratan. Bahkan merayu, merintih kepada Allah agar jadikan beliau hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Sulaiman, tuan-puan boleh rujuk Quran dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Ya. Tulis An-Naml ayat 9 boleh. Datang di bulan 4 saya tanya, hafal tak cik? Doa Nabi Sulaiman, hafal. Baca cik surah An-Naml ayat 9 boleh. Bukan hafalan surah, ada hafalan doa tu. Ya, dekat dalam surah An-Naml ayat yang ke-19, Ustazah bacakan doanya. Bacalah doa ni tuan-puan, ambillah barakahnya. Mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saya bacakan doa ni. Saya baca ayat penuh ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Maksud doa itu adalah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Doa ni menggambarkan tuan-puan betapa tawaduknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dah diberikan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan keturunan yang baik, ayah Nabi Daud. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan, pengaruh di kalangan manusia dan jin dan binatang. Tapi Nabi Sulaiman masih berdoa supaya Allah masukkan beliau dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu sangat tawaduk tuan-puan. Ada kita ni kadang-kadang ada ilmu sikit dah rasa kita lah orang saleh, orang kau ikut kita. Kau ada orang suruh kita doalah biar Allah jadikan kamu orang saleh. Mana? Apa doa dia lah mana soleh dah. Orang lah mana ikut kita. Tengok bongkak dia, sombong. Padahal para nabi, tuan-puan, para anbiya, banyak doa-doa dalam Quran kita dapati. Contoh Nabi Yusuf dalam surah Yusuf juga, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang